Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azlinda. Kali ini kita akan belajar tentang aspek tata bahasa Melayu, iaitu kata adjektif perasaan. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini, jom kita kenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif. Menurut Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, kata adjektif merupakan perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Menurut Tata Bahasa Dewan juga, kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis, iaitu yang pertama, kata adjektif sifatan atau keadaan. Yang kedua, kata adjektif warna. Yang ketiga, kata adjektif ukuran. Yang keempat, kata adjektif bentuk. Yang kelima, kata adjektif waktu. Yang keenam, kata adjektif jarak. Yang ketujuh, kata adjektif cara. Yang ke-8, kata adjektif perasaan. Dan yang ke-9, kata adjektif panca indera. Walau bagaimanapun, untuk topik kali ini kita hanya fokuskan kepada kata adjektif perasaan. Baiklah, jom kita teruskan dengan pelajaran yang seterusnya. Ya murid-murid, jom kita lihat apakah pula yang dimaksudkan dengan kata adjektif perasaan. Ya, menurut Tata Bahasa Dewan juga, kata adjektif perasaan merupakan kata yang membawa pengertian perasaan seseorang. Perkataan ini diikuti oleh kata sendi nama seperti akan, dengan, kepada, tentang, dan sebagainya. Baiklah, jom kita lihat beberapa contoh kata adjektif perasaan, iaitu seperti benci, cinta, gembira, kasih, marah, ragu, rindu, dan segan. Kesemua perkataan ini sebenarnya merujuk kepada perasaan yang dialami oleh seseorang. Untuk lebih faham, jom kita lihat bagaimana penggunaan kata adjektif perasaan ini dalam ayat. Untuk ayat yang pertama, keluarga yang miskin itu segan kepada orang yang memberikan mereka bantuan. Cuba kita lihat perkataan segan ini ialah perkataan yang merujuk kepada kata adjektif perasaan. Ingat lagi tak, sebentar tadi cikgu telah terangkan bahawa selepas kata adjektif perasaan mestilah diikuti dengan kata sendi nama. Kepada ini merujuk kepada kata sendi nama. Begitu juga untuk ayat yang seterusnya, iaitu Aini segan terhadap pelawaan gurunya untuk berbuka puasa bersama-sama. Segan, iaitu kata adjektif perasaan, telah diikuti oleh kata sendi nama terhadap. Untuk perkataan benci pula, jom kita lihat bagaimana penggunaannya dalam ayat ini. Salmiah benci akan kelakuan Aisyah yang mengada-ngada itu. Perkataan benci, iaitu kata adjektif perasaan ini, telah diikuti oleh perkataan akan.
Di sini perkataan akan merupakan kata sendi nama. Begitu juga dengan ayat di bawah ini. Sifat sombong akan dibenci oleh semua orang. Sebenarnya perkataan ini dibenci telah diikuti oleh kata sendi nama oleh untuk melengkapkan ayat ini. Untuk seterusnya, kita lihat perkataan cinta. Dalam ayat ini, perasaan cinta terhadap isterinya tetap teguh hingga ke hujung nyawa. Perkataan cinta yang merujuk kepada kata adjektif perasaan telah diikuti oleh perkataan terhadap, iaitu kata sendi nama. Begitu juga untuk ayat di bawah seperti keluarga Encik Hamid sangat cinta kepada negara. Di sini, cinta ialah kata adjektif perasaan dan diikuti dengan kata sendi nama kepada. Baiklah, kita teruskan pula dengan perkataan gembira. Dalam ayat ini iaitu ibu gembira dengan berita kenaikan pangkat abang. Gembira di sini merujuk kepada kata adjektif perasaan dan perkataan ini telah diikuti dengan kata sendi nama dengan. Untuk ayat di bawah pula, penduduk kampung itu berasa gembira sejak dijanjikan bantuan ekonomi. Dalam ayat ini, perkataan gembira telah diikuti dengan perkataan kata sendi nama sejak. Baiklah, kita lihat pula bagaimana penggunaan kata kasih ini dalam ayat. Contohnya seperti orang tua itu sangat kasih akan anak tunggalnya. Di sini perkataan kasih ialah kata adjektif perasaan yang telah diikuti oleh kata sendi nama akan. Dan di bawah ini ayatnya berbunyi, seorang kakak pasti kasih terhadap adik-adiknya. Begitu juga kasih ialah kata adjektif perasaan yang telah diikuti dengan kata sendi nama iaitu terhadap. Okey, kita teruskan dengan penggunaan kata adjektif perasaan marah. Dalam ayat yang pertama berbunyi, Ibu Ali selalu marah akan sikap dirinya yang suka membuang masa. Dan ayat yang kedua berbunyi, Kak Ros terlalu marah terhadap adik-adiknya yang nakal itu. Dalam kedua-dua ayat ini, marah merujuk kepada kata adjektif perasaan dan kedua-duanya telah diikuti dengan kata sendi nama. Yang pertama ini kata sendi nama akan, dan untuk ayat yang kedua telah diikuti dengan kata sendi nama terhadap. Kita teruskan pula dengan perkataan rindu. Dalam ayat ini, ayah terlalu rindu akan kakak yang sedang belajar di luar negara. Ayat ini telah menggunakan perkataan rindu yang diikuti dengan kata sendi nama akan. Begitu juga dengan ayat yang di bawah ini yang berbunyi, Rizman rindu akan suasana di kampung halamannya. Baiklah murid-murid, bagaimana dengan penerangan tentang kata adjektif perasaan sebentar tadi? Cikgu berharap kamu dapat memahaminya dan dapat mengenal pasti kata adjektif perasaan serta dapat menggunakan perkataan tersebut dalam ayat mengikut konteks yang betul. Kini tibalah masanya untuk kita ke segmen uji minda. Ya, baiklah, kita mulakan soalan yang pertama. Berbunyi, kata adjektif perasaan merujuk kepada konsep ruang. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya sama-sama. Ya, jawapannya salah kerana
Kata adjektif perasaan sebenarnya bukan merujuk kepada konsep ruang, tetapi merujuk kepada konsep perasaan seseorang. Okey, kita teruskan ke soalan yang kedua, iaitu antara salah satu kata adjektif perasaan ialah sedih. Betul atau salah? Ya, betul. Sedih juga merupakan kata adjektif perasaan kerana sedih merujuk kepada perasaan seseorang. Baiklah, kita teruskan lagi ke soalan yang ketiga, iaitu Azim benci dengan kelakuan sopan sahabatnya. Betul atau salah? Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, salah. Kenapa ya? Kerana benci ini tidak sepadan dengan kelakuan sopan. Sepatutnya Azim suka dengan kelakuan sopan sahabatnya. Okey, kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keempat yang berbunyi, Manaf sangat segan terhadap individu yang telah banyak membantunya. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya. Ya, betul. Tahniah. Seterusnya kita ke soalan yang kelima yang berbunyi, seorang ibu sangat tempat kosong akan anak-anaknya. Benci atau kasih? Jom kita lihat jawapannya sama-sama. Ya, jawapannya ialah kasih. Seorang ibu sangat kasih akan anak-anaknya. Jom kita teruskan ke soalan yang keenam yang berbunyi, Puan Azura tempat kosong akan kebolehan pembantu rumahnya. Ragu atau cinta? Jom kita lihat jawapannya sama-sama. Ya, jawapannya ialah ragu. Puan Azura ragu akan kebolehan pembantu rumahnya. Di sini perkataan ragu ini sebenarnya membawa maksud tidak yakin. Baiklah, kita teruskan pula dengan soalan yang ketujuh yang berbunyi, Puan Mastura tempat kosong dengan kelakuan Aina yang malas itu. Benci atau kasih? Jom kita lihat jawapannya. Ya, tepat sekali jawapannya benci. Puan Mastura benci dengan kelakuan Aina yang malas itu. Seterusnya kita ke soalan yang ke-8, iaitu tempat kosong terhadap negara perlu dipupuk sejak kecil lagi. Benci atau cinta? Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, tepat sekali jawapannya ialah cinta. Cinta terhadap negara perlu dipupuk sejak kecil lagi. Jom kita teruskan ke soalan yang ke-9, iaitu yang berbunyi, Ibu sungguh tempat kosong dengan keputusan peperiksaan abang yang cemerlang. Gembira atau segan? Jom kita lihat jawapannya. Ya, gembira. Betul. Ibu sungguh gembira dengan keputusan peperiksaan abang yang cemerlang. Okey, kita dah sampai ke soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-10 berbunyi, sayang antara salah satu kata adjektif perasaan. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya. Ya, tepat sekali. Betul. Sayang juga merupakan kata adjektif perasaan.
Murid-murid, bagaimana dengan segmen uji minda sebentar tadi? Cikgu berharap kamu dapat menjawab kesemua soalan dengan betul. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada yang sudi mencubanya. Baiklah, sekian sahaja dulu perkongsian kita pada kali ini dan cikgu berharap dengan perkongsian ini cikgu telah berjaya membantu kamu untuk mengenali kata adjektif perasaan dan dapat membantu kamu menggunakan kata adjektif perasaan mengikut konteks yang betul. Selain itu, cikgu berharap perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa ya, subscribe, like and share. Sekian sahaja dulu daripada Cikgu Azlinda. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.